Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Anak-anak bolehlah menyemak dalam buku teks Pendidikan Islam bab ibadah tajuk bersuci daripada hadas. Baiklah anak-anak, tahu tak apakah maksud hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya sesuatu ibadat yang disyaratkan untuk bersuci. Baiklah, kekotoran maknawi di sini bermaksud kekotoran yang kita tidak boleh nampak ataupun rasa dengan deria rasa yang ada. Contohnya, berhadas kecil atau berhadas besar. Baiklah, apabila berlaku pada diri seseorang itu, maka segala ibadat yang dilakukan olehnya, contohnya ibadat yang disyaratkan untuk bersuci, solat, tawaf, membaca Al-Quran. Jadi apabila berlaku berhadas itu pada diri seseorang itu, maka ibadat itu akan menjadi tidak sah. Baiklah, seterusnya, ada berapakah jenis hadas? Ya, hadas terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Baiklah, bagaimanakah cara untuk kita bersuci apabila kita berhadas besar? Mudah saja, iaitu dengan mandi wajib. Dan bagaimana pula cara untuk kita bersuci apabila kita berhadas kecil? Yang ini memang kita selalu sangat buat dan yang paling mudah, iaitu berwuduk. Baiklah, sekarang apakah hukum bersuci? Ya, hukum bersuci ialah wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang bermaksud, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Baiklah anak-anak, apakah pula sebab kita berhadas besar? Yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, haid. Yang ketiga, nifas. Yang keempat, wiladah. Yang kelima, bersetubuh. Dan yang keenam, mati. Baiklah, mungkin ada di antara anak-anak yang kurang jelas dengan maksud haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Baiklah, di sini sudah jelaskan. Haid ialah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sesudah dia mencapai umur baligh. Baiklah, nifas pula darah yang keluar selepas seseorang wanita itu melahirkan anak, dan wiladah melahirkan anak. Bersetubuh pula maksudnya melakukan perhubungan jenis suami isteri. Baiklah, saya harap maksud ini dapat membantu anak-anak untuk lebih faham bahagian ini. Anak-anak sekalian, kaedah bersuci daripada hadas besar, di sini kita ada 9 langkah. Yang pertama, hilangkan najis terlebih dahulu. Kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, basuh tangan 3 kali. Yang keempat, basuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Yang kelima, mengambil wuduk.
Yang keenam, basuh keseluruhan rambut di kepala dan di telinga. Yang ketujuh, jirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Yang ke-8, gosok bahagian sulit dan lipatan. Yang terakhir, yang ke-9, basuh kaki. Semoga anak-anak dapat mempraktikkan apabila berlaku hadas besar terhadap diri anak-anak sekalian. Ya anak-anak, terdapat beberapa larangan semasa kita berhadas besar, iaitu kita tidak dibolehkan untuk menunaikan solat, mengerjakan tawaf ketika haji, menyentuh kitab Al-Quran dan berada di dalam masjid. Jadi, selepas ini sekiranya anak-anak berhadas besar, elakkan dan sebenarnya tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat-ibadat yang sudah sebutkan tadi. Anak-anak sekalian, seterusnya kepentingan mandi wajib. Baiklah, terdapat dua bahagian iaitu jasmani dan rohani. Dari segi jasmani, badan kita akan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, dapat membersihkan diri daripada bau-bau dan kuman. Dan seterusnya, selesa berinteraksi dengan orang lain. Dari segi rohani pula, boleh bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran apabila kita telah suci daripada hadas besar. Seterusnya, amalan ibadat kita diterima Allah dan ianya menjadi bukti bahawa kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sampailah kita di penghujung video pembelajaran ini. Baiklah, Ustazah nak anak-anak semua ikut Ustazah sebut niat mandi hadas besar ini. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak sekalian. Stay safe, stay at home. Semoga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.